Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7, kelas 5 Al-Biruni, Sekolah Ma'had Muhammadi Pasir Mas, ingin membentangkan soalan subjektif daripada buku teks muka surat 179 hingga 180 bahagian fiqh yang bertajuk Jenayah Menurut Islam. Aktif diri soalan 1 muka surat 179. Senaraikan peraturan-peraturan sekolah yang wajib dipatuhi dan hukuman jika melanggarnya. Antara peraturan-peraturan sekolah yang wajib dipatuhi dan hukuman jika melanggarnya, yang pertama ialah dari segi kehadiran ke sekolah. Pelajar mestilah hadir ke sekolah setiap hari persekolahan dan mengikuti mata pelajaran yang tercatat dalam jadual waktu setiap hari. Jika pelajar didapati tidak hadir selama 3 hari berturut-turut, tanpa sebab akan dikenakan hukuman rotan dan gantung sekolah. Selain itu, pelajar hendaklah datang ke sekolah pada masa yang ditetapkan dan pulang pada masa yang ditetapkan. Sekiranya pelajar sering datang lewat ke sekolah, nama pelajar akan diambil oleh pengawas dan diberikan kepada guru disiplin. Akhir sekali, pelajar hendaklah memakai pakaian yang kemas dan menutup aurat mengikut bagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Guru akan merampas pakaian pelajar sekiranya pelajar tersebut melanggar etika disiplin. Sebelum guru mengambil tindakan, pelajar tersebut akan diberi nasihat dahulu dan apabila pelajar tersebut melakukannya lagi, maka barulah pihak sekolah akan merampas pakaian tersebut. Soalan yang kedua, hukuman bagi kesalahan mengedar dan menagih dadah yang ditetapkan oleh kerajaan. Hukuman bagi mengedar dan menagih dadah telah ditetapkan oleh kerajaan ialah di bawah Seksyen B39 ADB. Kesalahan boleh membawa kepada hukuman mati mandatori. Biarpun hukuman mati kini sedang berada pada peringkat moratorium dibekukan, tetapi ini tidak menjanjikan bahawa perintah moratorium tersebut tidak akan ditarik semula pada bila-bila masa oleh kerajaan di bawah Undang-Undang Jenayah. Jenayah dadah ada 3 jenis kesalahan yang perlu difahami iaitu: pertama, untuk kegunaan sendiri; kedua, pemilikan dadah; dan ketiga, pengedaran dadah. Antara ketiga-tiga jenis kesalahan ini, kesalahan memiliki dan mengedar dadah merupakan kesalahan yang paling serius dan boleh membawa hukuman mati dan penjara seumur hidup. Sebagai contoh, Seksyen 37 ADB meletakkan had berat pemilikan ganja adalah maksimum 200 gram dengan kesalahan jadi. Jika berat ganja lebih tinggi daripada yang ditetapkan, polis dan pendakwa boleh beranggapan bahawa orang yang dikenakan tuduhan berniat mengedar ganja dan mendakwa mereka mengedar ganja walaupun dasarnya mereka tiada niat untuk menjualnya. Kesimpulannya, ini adalah antara hukuman bagi orang yang mengedar dan menagih dadah. Soalan 3, dalam kumpulan bincangkan hikmah pensyariatan hukuman hudud menggunakan peta Aiting. Pertama, dapat mengekalkan keharmonian dalam masyarakat dan negara. Kedua, dapat mendidik masyarakat supaya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dapat memberi pengajaran kepada penjenayah supaya bertaubat daripada jenayah yang dilakukan dan tidak mengulanginya. Soalan 7 muka surat 180.
Rangkaian jenis hukuman yang disyorkan menurut syarak. Seperti yang kita ketahui bahawa hukuman syarak merupakan hukuman hudud. Selain hukuman hudud, terdapat juga beberapa hukuman syarak yang lain iaitu hukuman qisas dan hukuman ta'zir. Berdasarkan kertas akhbar tersebut, jenis hukuman yang disyorkan ialah hukuman hudud dengan memotong tangan dari pergelangan tangan mereka. Hal ini di bawah jenis kesalahan jenayah mencuri, iaitu harta yang dicuri diambil dari tempat simpanan yang sepatutnya dan tiada hak pencuri ke atas barang walaupun sedikit. Seterusnya, turun dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Juzuk 2 ayat 229 yang membawa maksud, itulah hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kamu melanggarnya, dan sesiapa yang melanggar hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Melalui dalil Al-Quran tersebut, mereka akan mendapat pengajaran daripada jenayah mereka dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, jelaslah bahawa jenayah di dalam negara dapat dikurangkan dan masyarakat dapat hidup dengan harmoni juga maju. Seterusnya, soalan 8. Terdapat dakwaan bahawa hukuman jenayah Islam ialah hukuman yang ketinggalan zaman. Huraikan dua pandangan anda berserta hujah. Pada pandangan saya, hukuman jenayah menurut Islam bukan hukuman yang ketinggalan zaman. Sejak zaman Nabi lagi sudah ada hukuman hudud sebegini, dan di dalam Islam sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam Al-Quran untuk melaksanakan hukuman hudud tersebut. Selain itu, ia juga kerana pihak atasan tidak memberi tumpuan ke atas hukuman sebegini. Mereka lebih mementingkan hukuman yang moden dan tidak mengikuti ajaran hukuman yang telah ditetapkan. Sebagai umat Islam, kita seharusnya mengikuti segala peraturan dan undang-undang hukuman yang telah ditetapkan mengikut syarak. Selain itu, hukuman hudud, qisas, diat dan ta'zir diperuntutkan dalam kanun fiqh jenayah syariah adalah bertujuan untuk menjaga prinsip perundangan Islam yang tertakluk 5 perkara, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal fikiran, menjaga keturunan dan menjaga harta benda. Oleh yang demikian, pihak yang berwajib perlu peka terhadap hukuman yang akan diberikan kepada penjenayah yang melakukan kesalahan, dan mereka yang dihukum mestilah mengikut hukuman yang harus mereka lalui dan patuh syariah. Sekian, itu sahaja perbentangan dari kami untuk soalan subjektif muka surat 179 hingga 180 bahagian fiqh yang bertajuk jenayah menurut Islam. Terima kasih kerana telah menonton dan mendengar perbentangan dari kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.